رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salam sejahtera kepada semua ibu dan juga bapa sedang pendengar dan juga penonton yang dikasihi dan juga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama juga yang diharap Allah Subhanahu wa taala terima doa kita semua insya-Allah di petang ataupun petang hari Jumaat yang mulia ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Taala lagi, dengan tak habis-habis kita kena syukur, kena terima kasih kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang sangat mulia. Tuhan kita yang memberi nikmat yang banyak kepada kita dan juga sentiasa dak beri lagi sehingga saat ini winatin pun Allah Taala dak beri lagi nikmat kepada kita. Semua itu kita kena banyak terima kasih, banyak bersyukur dan juga banyak bersungguh untuk kita nak balas mana nak ibadat banyak sekali. Tunjuk kata kita adalah hamba Allah Ta'ala yang suka ibadat kepada dia. Kerana memiwitikan cara mana yang kita boleh nak tunjuk syukur kita, cara syukur kita sungguh kepada Allah Ta'ala, melainkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar, penonton, ibu, bapa, saudara-saudari yang dikasih sekalian, seperti biasalah pada hari ini, iaitu hari Jumaat selepas solat asar, kita ada program sama untuk kita nak ngaji salah satu kitab yang kecek mengenai dengan manusia yang kita kasih sekali, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya iaitu kita nak kenal orang yang kita kasih sekali. Kita baca, kita belajar. Dan kitab yang kita duk ngaji sekarang learning ni iaitu kitab Syama'in An-Nabi. Iaitu walaupun minggu dulu kita dah wuti sehari, dengan sebab saya ada musafir sikit pergi kepada segara. Tapi pada hari ini kita boleh sambung lagi dan juga kita duk ngaji kitab kita, learning ni untuk kita nak kenal. Kata orang yang kita kasih sangat ataupun kena kasih banyak lebih daripada tubuh kita sendiri, ataupun kena kasih tang rahmat kuat orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa kita ni.
Kita nak kenal dia, kata dia ni balas mana hidup dia dan juga kejadian orang panggil kata bukalika pap ataupun marayak dia balas mana. Apa kita kena kasih kepada dia. Kerana manusia seorang ning lah yang kita kasih ning dia akan boleh wisyafa' ataupun boleh tolong kita pada hari kiamat nanti. Senang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Hari kiamat, hari yang orang panggil kata nafsi, nafsi, ciwit, cry ciwit, man hidup dia, hidup dia matu. Anak tak boleh nak tolong ibu bapa dan juga ibu bapa tak boleh nak tolong anak. Hari tu orang panggil kata ciwit, cry ciwit, mantang autorat, kena ambil jalan selamat peribadi sendiri. Tapi orang yang boleh tolong banyak sekali manusia pada hari kiamat nanti iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita. Hari ini kita sampai kepada tajuk yang ke-8 dah. Dan juga hari ini kita akan ambil tajuk bab yang ke-8 dan juga tajuk yang ke-9. Tajuk yang ke-8 sakut dengan pakaian Nabi. Kita nak mai kenal hari ni kata Nabi pakai baju balas mana weh, dan juga makanan Nabi tu balas mana makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita boleh kenal kata ciwit touching hak Nabi ni balas mana, banding dengan hidup kita, banding dengan pakaian kita, kereng tangkai hak kita hari ni balas mana kita banding dengan Nabi dan juga para sahabat mereka yang jadi anak murid Nabi. Mereka yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama pengajian kita pada hari ini sedang pendengar penonton hadirin hadirat yang dikasih sekalian. Bab yang ke-8 iaitu sakut dengan libas. Libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi. Kereng tangkai Nabi, Nabi pakai gapo? Nabi pakai pakaian warna gapo? Nabi pakai balas mana? Hari ini kita nak tengok. Kita nak kenal sama melalui doipan hadis yang Al-Imam At-Tirmizi yang mati pada tahun 279 Hijrah yang dia hipung dalam kitab ning tu untuk kita nak kenal lah hari ni. Pakaian Nabi balas mana, dan juga kita akan kembali klik tengok pakaian kita balas mana banding dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-8 ini dia akan kecek mengenai dengan sifat pakaian Nabi, jenis dan juga warna kereng tangkai, warna cak gapo Nabi SAW pakai. Tetapi sebelum kita nak pergi baca hadis-hadis itu tu, sedang hadirin dan juga hadirat, sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, dalam bab ataupun pakaian, di segi pakaian kita ni, kereng tangkai kita ni dalam Islam ni hukumnya asal. Asal hukum dalam segi pakaian kita ni harus. Kita nak pakai gapo boleh. Cak gapo boleh. Warna gapo boleh. Balas mana boleh. Dalam Islam asal sakut dengan pakaian kan tangkai ni, baju, seluar ataupun pakaian gapo ni, ibahah. Boleh kita nak pakai. Melainkannya kalau ada hadis, kalau ada ayat Quran, kalau ada mana-mana riwayat yang mari riwayat kata larang tak seri pakai pakaian ning, lari tak seri pakai pakaian cak gini, tak seri pakai baju pesen ning, maka kita tak boleh pakai, hukum dia haram. Asal semuanya boleh kita nak pakai. Ini kita faham dalam bab ataupun benda yang sakut dengan pakaian al-libas iaitu ibahah, boleh kita nak pakai pakaian gapo sahaja, melainkan beberapa pakaian bang yang cak kereng tangkai tan Nabi sallallahu alaihi wasallam ham larang sahaja. Itu beza dia dengan ibadat. Kita dalam ibadat kita nak semaya, kita nak buat ibadat gapo, kita nak zikir, benda yang panggil ibadat. Benda yang kita panggil ibadat hari ni, gapo saja benda yang kita panggil ibadat, kita tak boleh nak buat ibadat mana-mana, melainkan ibadat tu ada laktan, cak Quran laktan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dalam bab ibadat, kita tak boleh nak reka. Tak boleh. Orang panggil kata, bab ibadat ni kena wuti dan juga kita tengok dulu. Bukan kata boleh nak buat gapo-gapo, kebaikan ataupun gapo-gapo saja yang panggil kata ibadat. Tak. Kena tengok kata, ibadat yang kita nak buat sekarang lah ning, adakah dia adalah Nabi SAW biasa buat ataupun suruh dan juga Allah Ta'ala suruh. Kalau tak ada, buti.
Kerana kalaulah panggil kata ibadat, kita akan cari buat. Tidak ada contoh toyang daripada Nabi SAW ataupun toyang dari agama Islam kita, sama ada dalam Quran dan juga dalam hadis. Amalan itu Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Allah Taala akan tolak, seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia buat satu amalan, yang mana amalan ibadat itu tu tidak ada asal dalam agama kita ini, ibadat itu akan ditolak. Raddun, ditolak, tidak boleh diterima. Allah Ta'ala tak say, tak pakai nabi gapo amalan itu. Walaupun amalan itu kita panggil kata ibadat, walaupun kita tengok kata ibadat itu adalah benda yang comel, benda yang baik, tapi kalaulah tidak ada asal dalam agama Islam, saja. Kerana dalam ibadat, asal kita nak buat gapo, kita kena turut Allah SWT suruh gapo, dan juga Nabi SAW buat jadi contoh mana-mana. Itu dalam bab ibadat. Kita masuk kepada bab kita ini, iaitu sakut dengan libas ataupun pakaian Nabi SAW. Hadis yang nombor 54, Masya Allah. Kita hari ni walaupun kita pergi sedikit, hari ni kali yang ke-9 dah senang pendengar, penonton. Hari ni kita ni yang kita ngaji hari ni kali yang 9 dah. Kita sampai kepada hadis 54. Makna kata lebih kurangnya 5 hadis sekali yang kita ngaji. InsyaAllah kita akan baca hadis 54. Hadis 54 an Ummi Salamah, dengan sanad banyak lagi, tapi saya akan potong, tak baca sanad. Saya nak pergi kepada sahabat dan juga perkataan Nabi SAW sahaja. Hadis yang nombor 54 an Ummi Salamah qalat, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis ini adalah hadis yang riwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Adalah hadis yang riwayat oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, adalah hadis yang sahih. Ummi Salamah, dia isteri Nabi. Salah satu daripada ummahatil mu'minin. Salah satu daripada kalangan orang yang jadi isteri Nabi. Isteri Nabi ni, Nabi ada isteri semua lebih kurangnya 11 orang. Semua orang yang jadi isteri Nabi ni, kita panggil kata ummahatul mu'minin. Ibu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bini Nabi kita panggil ummahat al-mu'minin. Ummi Salamah seorang isteri Nabi, dia cerita kata, sesungguhnya adalah arthiyah, pakaian yang sangat dicintai, ahabbu, sangat dikasihi, sangat dicintai, sangat disukai oleh Nabi SAW banyak sekali, iaitu al-qamis, baju. Iaitu baju, al-qamis, iaitu baju. Al-thub, mana kata al-thub? Al-thub, mana kata baju ni, maju terkenal lah. Tapi di sini ni, dia royak kata satunya, orang panggil kata sifat al-qamis. Qamis ni kalau kita tahu, bahasa Arab, Ustaz, cuba hurai sikit, nampak gambar kata qamis dalam hadis ni, baik mana? Saya boleh faham. Okey. Sini ni al-qamis, satunya, dia ada kuman, 2 tangan. Dia ada 2 tangan untuk kita bubuh tangan masuk sepuluh baju kita hari ni lah. Yang keduanya, walahu jaibun yadkhulu fihi al-unuq. Ada lubang, iaitu untuk buh tekak masuk gi. Untuk buh tekak masuk gi, dan tekak itu tu luas sekadar kata senang untuk nak gerak tekak lah, bukan kata tekak ketat dak. Iaitu tekak yang luas sehingga Nabi SAW mudah nak buh kepala dia. Apabila pakai baju, buh kepala masuk gi, buh tangan di, orang panggil tangan 2 belah itu tu, itu orang panggil kata al-qamis ni. Mana kata nak panjang, nak panak, itunya panggil qamis belakang. Nak panjang, nak panak baju tok kita, al-thawb. Hari ni baju panjang, sampai ke buku lali. Ataupun kalaulah sampai kepada orang panggil kata sampai kepada perut ataupun dada, ataupun orang panggil sampai ke pinggir saja ni. Tapi kalau dia ada 2 tangan dan juga ada lubang untuk bubuh tekak masuk gitu tu, waktu pun panggil kata al-qamis, baju juga. Pakaian seperti ning adalah ahabbu thiyab ila Rasulullah. Nabi SAW suka sekali. Apanya Nabi suka?
Lubang ada mudah. Dan juga tangan pun dua belah. Apabila boh ni orang panggil kata Nabi SAW tak kena gerak banyak. Mudah boh. Boh tangan dua belah, sudah. Sehingga hari ni pakaian kita orang perempuan kaum ibu pun meh tu juga. Baju bayar, baju apa, meh tu juga. Itulah orang panggil kata Nabi SAW suka sekali. Hadis nombor 45. An Ummi Salamah lagi radhiyallahu anha qalat, kana ahabbu ath-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Hadis ni adalah hadis riwayat Tirmizi juga. Sama juga tapi boleh hadis sanad yang lain. Hadis 50 ni an Ummi Salamah qalat, masih bersama dengan hadis Ummi Salamah lagi, hadis yang ketiga. Kana ahabbu ath-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Pakaian baju yang Nabi SAW suka nak pakai sekali, yalbasuhu, nak pakai, suka pakai sekali, iaitu al-qamis, baju juga. Iaitu, dan juga Imam Tirmizi riwayat lagi kata, qala hakadha kana Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah, wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithla riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tamilah Yazid fil hadis an ummihi wa huwa asah. Ini semuanya wari banyak jalan, banyak sanad. Tujuannya Al-Imam At-Tirmizi dia nak tunjuk kata sanad mana yang paling hebat ataupun paling gagah sekali. Tapi semua tu makna sama. Tiga-tiga hadis nombor 54, 55, 50 ni semua tu nak tunjuk kata Nabi SAW suka nak pakai baju al-qamis. Baju biasa mana? Ada dua tangan, iaitu ada lubang untuk bubuh tekak masuk gigi. Itu yang kita nak royak kata baju yang Nabi SAW sekali jenis ataupun sifat dia pasal itu. Gi kepada hadis yang nombor 57. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, kana kummu qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusghi. Hadis yang 57 ini adalah hadis yang riwayat Imam Tirmizi dalam sunan dia, Imam Abu Dawud dalam kitab sunan dia, dan juga dalam sanad dia ni ada seorang lah penrawi, orang yang riwayat hadis ni iaitu orang yang ambil hadis ni daripada Asma tu, anak murid Asma. Namanya Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab ni orang panggil kata kedudukan dia satu anak dia ni benarlah orang yang saduk, kecil benar. Tapi masalah dia tu orang panggil kata apabila riwayat tu kecil benar, tak ada kecil bahang, tapi salah banyak. Apabila dia cerita hadis, dia riwayat hadis banyak, salah dia banyak. Salah dia sudah banyak. Mana kata hadis ni kurang nak kuat mana, tapi di sana ada hadis yang lain mari orang kata wawi hadis ni gagah. Kerana ada jalan yang lain, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni dia riwayat sama juga hadis ni. Kata kana qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusghi. Makna apa tu? Seruknya dalam hadis ni 57 adalah hadis yang hasan lah, kerana ada jalan lain. Mari tolong wawi kuat sehingga hadis ni boleh diguna. Wallahu ta'ala peringkat dia hasan insya-Allah. Asma binti Yazid dia cerita balas mana? Asma bin Yazid dia cerita balas mana? Orang perempuan ni, orang tina ni. Dia cerita kata kana kummu qamis Rasulillah. Dia royak kata tangan baju Nabi SAW. Tangan baju Nabi SAW ni panggil siapa kepada rusghi. Siapa kepada khoma ni. Khoma memang kata siapa tahu ni. Siapa di antara lengan siapa dengan tangan ni lah. Mana kata di antara tulis khata dia panggil. Hubung, tempat hubung tangan sini ni. Khata dah. Bahasa Melayu nak gapo bala mana tak tahu lah. Tapi nak kata baju Nabi khwamyau. Panjangnya tangan baju Nabi ni siapa kepada khoma dia sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil kata tangan ni orang panggil al-kaffu dalam bahasa Arab. Manakala rusghi orang panggil, manakala sining ni lengan, sa'id orang panggil. Sa'id sining al-kaffu. Di antara dua ni orang panggil ada tempat hubung dia. Tempat hubung ni orang panggil kata rusghi khata. Maka Nabi SAW apabila dia pakai baju ni tak lebih daripada khata dia taganing lah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis nombor 57.
Kita pergi kepada hadis nombor 68 lagi. Apa yang kita dapat senang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Yang kita dapat daripada hadis, dua cerita lah mudah-mudahan kata. Satunya Nabi suka pakai baju. Sama ada baju panjang, sama ada baju panak. Tapi baju Nabi biasa mana? Ada tangan dua belah. Ada tangan untuk buh tangan dua belah dan juga tekak bulat. Ataupun tekak orang panggil tak ada lubang bubuh kepala masuk lagi. Mari cerita yang kedua, mari hurailah, mari royak secara detail kata tangan Nabi ataupun baju Nabi yang ada tangan bubuh untuk buh tangan tu baju Nabi tu panjang. Panjang sampai ke mana? Panjang sampai kepada khata tangan dia. Itu yang kita dapat daripada dua cerita yang pertama. Kita pergi kepada hadis nombor 58. An Muawiyah bin Qurrah an abihi. Muawiyah ni dia ambil hadis ni daripada pak dia. Pak dia Qurrah. Pak dia Qurrah. Qurrah ni dia cerita bala mana? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatama. Hadis ni adalah hadis yang riwayat oleh Abu Dawud dalam kitab dia Sunan dan juga Al-Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan dia juga. Hadis ni daripada Qurrah, seorang sahabat Nabi. Dia ayat kata satu kali ataitu, aku mari cari Nabi. Aku mari cari Nabi dan juga masa tu Nabi ada rahtun. Rahtun orang panggil tu satu orang, satu kelompok manusia ataupun satu kelompok orang yang mari nak masuk Islam depan Nabi SAW. Mari untuk nak rah tu ni orang panggil kata bila dia kelompok, bila rah tu dalam bahasa Arab ada makna main kelompok sungguh. Tapi kelompok tu bilangan dia di antara 3 sampai 10, tak lebih daripada 10. Tak kurang daripada 3. Kalau 3 orang, rahtun juga bahasa Arab. Klum, kon, jam nun sam, kon, rahtun bahasa Arab. 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8, 9, 10. Semua tu panggil kata rahtun. Di antara ni lah bilangan camnun tima พื่อที่จะทำสัญญาเคารพอิสลามdepan Nabi ning lebih kurang ning mari. Di antara orang yang dokwi, orang panggil kata dokwi nak masuk Islam mubayaah tu, nak masuk Islam tu. Qurrah tengok kata baju Nabi SAW mutlaqun, buka. Baju Nabi buka. Mana kata Nabi buka cinta habis kali. Satu dia kata la mutlaqun, terbuka. Baju Nabi ni terbuka. Tukbet. Tukbet di sini boleh jadi Nabi tak kalang. Au qala zirrun qamisihi mutlaqun, ataupun kacing baju dia ni lucu. Kacing Nabi, kacing baju Nabi SAW tu buka orang panggil. Qurrah dia kata mana? Aku nampak baju Nabi ni duk buka ni, kacing tak ada bubuh ni, aku ambil tanganku. Fa adkhaltu yadi, aku ambil tanganku wa masuk fi jaybi qamisihi, dalam lubang baju dia. Mana kata baju Nabi duk buka sini, kacing buh tak habis. Ataupun terbuka, lucu kacing. Kacing orang kata tak kacing lah, buka. Maka orang panggil kata boleh jadi Qurrah nak cerita kata baju apa kacing tak habis Nabi tu boleh jadi luah siapa ke boleh nak selik tangan dia masuk lagi. Qurrah tengok sebelah belakang, nampak baju duk buka, Qurrah buat selik baju dia masuk lagi ni. Maka famasastu, tangan Qurrah ni ditepuh dengan al-khatam, tanda kenabian Nabi SAW yang belakang yang kita biasa belajar tu. Al-khatam maknanya apa? Sanyalak kuampe Nabi, tanda kenabian Nabi SAW yang ada di belakang, di belakang Nabi SAW. Ditepuh lah mana kata. Itulah cerita dia. Itu ya cerita dia sallallahu alaihi wasallam. Sakut gitu ya. Tapi faedah sedikit, orang panggil kata klik kuamru yang kita dapat daripada hadis ning. Boleh hukum dia balah mana kalau kita pakai baju kacing ada penuh. Tapi kita orang minta kacing ada 5, kita tak boleh semua kacing. Hukum dia apa? Boleh tak? Asal dia ni kena kacing.
Dalam hadis ning asal dia ni kena kacing. Sebab kacing buah apa kalau tak asal kacing tu? Soalan tak gitulah. Tapi di sini ulama mari takwil, mari royak kata sebab Nabi SAW berkacing tak habisnya. Boleh jadi ada sebab lah situ tu. Ada sebab, ada headphone, ada tujuan yang Nabi SAW tak berkacing ataupun baju Nabi masa tu Quran apa duk buka. Boleh jadinya panas. Udara panas. Buka. Sehingga setengah ulama pergi hadis ni dan royak kata sunat buka. Sunat kita buka kacing. Tapi di sini ni royak kata sunat buka kacing di sini tidak ada dalil. Mai milak tan bawa sunat happen. Tapi di sini ni boleh jadi orang panggil kata Nabi SAW buka baju dia dengan ada sebab. Dengan ada sebab. Kerana di sini kita tak tahu. Kita tak boleh nak royak kata Nabi buka baju ni. Adakah Nabi buka dia dengan sebab ibadat. Mana kata sunnah yang kita kena turut. Ataupun dia buka dengan sebab ada sebab mi headphone dia. Faham tak? Kalau Nabi kelang buka dengan tidak ada tujuan gapo, ini sunnah yang kita boleh nak ikut. Sunat kita diikut. Kalaulah Nabi SAW buka baju, buka kacing tak habis, dengan sebab ada tujuan, mi headphone, seperti udara panas, seperti Nabi dada panas, seperti gapo lain-lain lagi headphone yang Nabi pasti kena buka ning, orang panggil kata, tak panggil kata sunnah, dan juga tak boleh kita nak royak kata, ini adalah sunnah untuk kita turut. Faham lagi? Kita nak faham beza di sana. Setengah perbuatan Nabi ni, Nabi buat ni, Nabi sengaja. Tak ada headphone. Sengaja buat, itu dipanggilkan kata sunnah. Manakala benar gapo yang Nabi buat, tapi Nabi buat ada headphone, itu bukan sunnah. Tapi bukan kata kita nak turut Nabi SAW. Tak boleh. Cuma kita nak giroyak kata Nabi buka baju dengan sebab panas, kita nak kata sunnah buka. Tak boleh. Melainkan satu masa yang kita rasa panas, kita rasa nak buka, kita ingat kepada Nabi SAW. Kalaulah kena, orang panggil kata, kalau kita royak kata Nabi buka baju ni, dalam kisah ni, dengan sebab dia adalah sunnah. Keleng. Jawapan dia, gapo faedah kacing kalau ada kacing nak buh tu? Sebab Nabi, baju Nabi ada kacing, asal kacing ada faedah dia, mi periuk dia. Kalau Nabi tak pakai periuk hak kacing nak buh di baju, makna kata Nabi kena buka ataupun dua kap sahid suppose kita royak tadi lah. Faham gitu? Dengan sebab itu, kesimpulan dia, buka baju dengan sebab ada tujuan, ada hikmah, ada hikmah apa boleh. Tapi bukan sunnah ataupun bukan sunat benar yang kita sunat tu nak turut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis nombor 59. Hadis nombor 59 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Hadis nombor 59 ini adalah hadis yang Al-Imam Ahmad riwayat juga dalam kitab Musnad dia. Hadis ni cerita daripada khadim Nabi. Khadim ni orang panggil kata kurabcai Nabi yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia cerita kata Nabi SAW satu hari satu kali keluar. Keluar. Dan juga bersama, orang panggil kata keluar sama dengan Usamah. Yattaki'u ni orang panggil kata keluar dengan hal keadaan nyenyek. Nyenyek makna kata ping ataupun orang panggil kata pegang Usamah bin Zaid. Pegang bahu Usamah. Pegang tu. Makna kata Nabi dengan sebab gapo tak tahu di sini lah. Dengan sebab sakit kan sebab balas mana. Tapi nak kata Nabi tubik mari ni gantung dengan Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitri. Nabi SAW ni pakai baju tubik kali dengan Usamah tu baju dia balas mana? Nabi pakai baju jenis apa? Baju jenis nama kata qitri. Baju qitri ni apa? Orang panggil kata baju sejuk. Baju sejuk yang buat daripada negeri Yemen. Baju sejuk buat daripada negeri Yemen. Rupa dia itu tu khututun muqallamah. Ada jalur, ada line. Ada line.
Bukan warna satu seperti baju saya ataupun orang panggil tamilai lah. Ada jalur dia. Baju sejuk Nabi, iaitu baju sejuk yang buat daripada negeri Yemen, negeri Yaman, ada jalur dia. Ada jalur dia. Pakar Ibn Ari qattawasyaha bihi, iaitu baju Nabi ni tak di atas bahu. Tak di atas bahu dua-dua belah dia, maka Nabi SAW jadi imam kepada para sahabat. Wa qala Abd bin Humaid qala Muhammad bin al-Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadha al-hadith awwala ma jalasa ilayya faqultu حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقى. Tak ada apa di sini. Tapi Nabi kata Nabi SAW keluar daripada hadis ni, keluar daripada rumah dia bersama orang panggil tu boleh jadi akhir hayat Nabi, boleh jadi sini Nabi demam, Nabi sakit. Tapi Nabi paksa kena keluar jadi terimam sehingga kena gantung dengan sahabat dia, iaitu di antara sahabat dia Usamah bin Zaid. Pakai baju sejuk keteri yang buat daripada negeri Yaman, jalur rupa dia tak tabahu, maka Nabi semaya bersama dengan semaya solat bersama dengan baju sejuk dia itu. Hadis nombor 60. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Hadis nombor 60, hadis yang riwayat oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia dan juga Abu Dawud, adalah hadis yang sahih. Abi Sa'id Al-Khudri dia cerita kata Nabi ni apabila dia pakai baju baru, idza istajadda, apabila dia boleh baju baru. Baju baru. Istajadda jadid. Boleh baju baru, pakai baju baru. Maka Nabi SAW akan panggil nama dia lah. Orang panggil tak nama dia lah. Kalau benda baru itu adalah imamah, panggil imamah. Amamah, imamah. Kalau dia adalah qamis, panggil qamis. Kalau ada ridak kain, orang kata ridak, panggil kata ridak. Sebut nama dia lah. Sebut nama dia. Selepas daripada tu berdoa. Pakai yang baru kena doa juga senang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Apa istilah Haji Habis merayak. Sehingga pakai pakaian ataupun semasa boleh baju baru ni kena doa juga. Untuk kita nak ingat semua kepada Allah. Tak ada agama lain yang nak ajar ingat kepada Tuhan yang cipta dia, mereka agama Islam. Dalam hadis ni Nabi ajar kata apabila pakai pakaian baru doa bahasa ni. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, bagi kamu segala pujian. Setelah mana kamu ni, aku boleh pakai baju baru ini ataupun pakaian baru ini. As'aluka khairahu, mintalah kepadamu ya Allah, baju ni adalah benar baik kepada aku. Dan juga baik tujuan dibuatkan baju ini dan juga menjauhi daripada segala jahat baju ni. Baju ni jadi baju yang molek, baju yang boleh pakai faedah, baju yang orang panggil kata memberi kebaikan kepada kita apabila kita pakai dia. Doa. Doa kepada Allah SWT. Apa yang kita dapat daripada hadis ni? Apabila dapat baju baru, kita doa. Apabila kita dapat baju baru, kita doa. Habis tu tujuan gapanya? Tujuannya untuk kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi terima kasih dan juga serta dengan minta baju ni adalah baju yang baik. Baju yang baik, tak ada orang baju mana yang baik melainkan baju yang menambah ketakwaan kita kepada kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata, dan juga pakaian yang takwa itu tu adalah baik. La ilaha illallah. Pakaian takwa. Hari ni kita kena ajar, kita kena tilik, kena tengok kata anak kita pakai baju ke apa. Baju yang orang panggil tu ibu penama dah tahu duduk di dada tu. Kita kena tarbiyah, kena ajar, kena royak kepada anak-anak kita. Apa kita kena terima kasih sedang pendengar penonton. Terima kasih benar. Boleh baju baru kan? Terima kasih. Bukan kata kena terima kasih kepada orang yang beli kepada kita. Terima kasih juga. Kena terima kasih juga. Demo tu. Tapi yang paling tinggi lagi, paling awal lagi yang kita kena terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan juga orang yang kalau ada orang beli kepada kita apa, kita nak terima kasih kepada dia juga. Kerana kalau kita tak terima kasih kepada orang yang beli kepada kita, adalah kita tak terima kasih kepada Allah. Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dia bersyukur, terima kasih kepada Allah Taala apabila dia tak bersyukur ataupun terima kasih kepada orang yang kepada dia. Orang yang tak kepada dia. Kerana sedang pendengar penonton yang dirahmati, yang juga harap keampunan sungguh kita daripada Allah Ta'ala ni, kita sebenarnya tak gapo. Kita sebenarnya tidak ada gapo sikit apa, kosong kita ni. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala sebut balas mana? Kullukum arin. Sesungguhnya fak kamu ni kelanya bogel, tak ada baju nak pakai. La ilaha illallah. Kelanya bogel kita, tak ada baju nak pakai. Tapi baju hak kita ada hari ni mari daripada mana? Baju hari ni yang kita pakai, seluar yang kita ada hari ni yang kita pakai, kain kubung hari ni yang kita pakai, mari daripada mana? Allah Ta'ala kata, ya ibadihi sekalian hambaku, kullukum arin, sesungguhnya fak kamu ni kelanya bogel, tak ada baju nak pakai, miskin, susah, tak ada baju nak pakai. Tapi hari ni kita ada duit, kita boleh beli baju pakaian. Kerana apa? Illa man kasautuhu, malaikat orang yang aku beri kepada dia. Allah Ta'ala beri kepada kita hari ni, pakaian kita hari ni. Khabar ke tak? Kita khabar ke tak kata pakaian baju tok, baju abaya, seluar, baju komis biasa. Yang kita pakai hari ni adalah benar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kalau kita nak baju baru, Allah Ta'ala kata fastaksuni aksukum, maka haraplah minta pakaian kepada aku akan nak beri kepada kamu boleh pakai pakaian. La ilaha illallah. Itu yang kita kena ingat hari ni sebenarnya pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Baju pakaian adalah benar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Dan juga baju yang paling baik sekali, yang Allah Ta'ala suka sekali, baju yang katup aurat. Baju yang paling tutup aurat kita sekali, baju yang takwa hari ni. Allah. Kita pakai baju tu dah kita rasa takwa, takut kepada Allah Ta'ala. Hari ni orang yang mereka kaya, yang dia boleh baju, yang dia tak syukur kepada Allah Ta'ala ni, hari ni susah belaka for dia ni. Cuba kita pergi masuk dalam hang hari ni Big C baik. Kita pergi masuk dalam orang panggil kata Central Face di HII baik mana-mana. Hang siapa singkar hari ni baju yang paling mahal sekali adalah baju yang carik, baju yang pendek, mahal. Baju libasu syar, baju yang jahat hari ni baju yang mahal sekali. Apa? Untuk nak orang kaya klik pergi beli baju yang susah-susah cari. Hari ni dalam hang subhanallah saya rasa pelik benar. Apa baju yang cari sini luar yang cari lutut tapi harga lebih mahal daripada baju yang tutup aurat belakang. Bahawa kita hari ni usaha nak beli baju-baju pasal tu. Baju pasal-pasal orang yang kata fashion Europe nak turut orang yang bukan nak turut orang yang bukan orang Islam. Sangat-sangat nak turut. Turut buat dia habis-habis. Bahkan libas, bahkan pakaian mereka bukan libas takwa. Kita tidak bangga, kita tidak puncai dengan pakaian kereng tengkai hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ni. Bahkan Allah Ta'ala nak cuba, nak azab mereka ya. Fak kaya hari ni yang lupa orang miskin, so akhir sekali duit banyak, kena beli pakaian yang cari situ asal orang miskin pakai, tapi hari ni fak dia suka pakai. Kena beli duit mahal-mahal ribu-ribu baju yang situ tu. Subhanallah. Habis tu kita beri khabar kata benar itu tu. Orang panggil kata pakaian yang kita dapat tu adalah pakaian daripada Allah Ta'ala. Dan juga kebaikan al-khair daripada kereng tengkang yang kita nak gapo. Satunya tutup aurat kita. Kita pakai dan nampak yangat di sisi Allah Ta'ala. Boleh tudung kita ataupun katuk kita, orang panggil kata pokpong jaga kita daripada panas ataupun sejuk. Kalau tak pakai baju panas, hitam. Kalau udara sejuk, demam, mati. Tapi ada pakai. Syukur. Itu kebaikan dalam kereng tengkang sepahak kita pada hari ini yang kita minta. Yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau al-khair kuamdi hak duduk dalam pakaian tu. Pakaian yang manfaat kepada kita lah. Hai prayot ke ramah kisut. เสื้อผ้าไหนที่มันไม่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดมาฟีไครไม่มีความดีงามเลย
Pesing pakai luar panah, pakai baju tidur tu baik mari. Orang hak bukan orang Islam hari ni tu. Tanya kata panas ke tak? Panas. Tanya kalau udara sejuk-sejuk tak? Sejuk. Tanya kata kalau tubik luar panah pesing tu hitam takut ke tak? Takut. Tu mana yang kata tidak ada kebaikan dah tu. Nah, tidak ada kebaikan dah tu. Habis itu al-khair dalam libas kita ก็ ความดีงามที่มีอยู่ในเสื้อผ้าของเราต้องการมากๆ bukan libas yang syar ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ jahat tidak ada manfaat ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลย contoh dia pada mana? Pakaian yang waktu kita ni dengdut saita libasus syuhrah. Sebab Nabi SAW larang tak sewi kita pakai pakaian yang syurah ni pada mana? Syuhrah ni mudah-mudah kata kita pakai pakaian yang buat orang pelik. Jalan atas batas, jalan le kampung, buat orang ni pelik. Sehingga kena tengok kepada kita. Tu syuhrah tu. Hak ni Nabi SAW larang dalam hadis. Kalau libas syuhrah pasal ni haram. Kalau buat orang tengok dengdut saita koning. Hak ni mai prayok siapa ni. Yang keduanya iaitu pakaian yang pakai dengan sebab takabur, la ilaha illallah. Pakai dengan sebab takabur, pakai dengan sebab khuyalat, bangga sehingga lupa syukur kepada Allah Ta'ala, nak tunjuk kepada orang lain ni, kata kita kaya ni. Pakaian kita mahal ni. Hak ni bahaya sekali sedang pendengar penonton yang dikasihkan. Nabi larang, hak ni pakaian biasa ni jahat. Pakaian yang ada di dalam, ada gambar di pakaian dia itu tu suratun muharramah, gambar haram. Gambar tino, gambar website pelik-pelik, gambar yang tak tutup aurat yang ada di dada kita ataupun di belakang kita itu tu surah muharramah, gambar haram. Cuba kita mikir dengan otak kita. Kita boleh mikir kata gambar ni molek kata molek. Tapi hari ni kita nak sedak tail saja. Nak sedak jangok saja. Haram tak kira. Hatu tu pakaian ti mai prayok daiทั้งสิ้น. Ataupun pakaian dayiqan yuhajjimu al-aurah. Pakaian yang ketat. Pakaian yang dedah aurat. Pakaian yang ketat sangat habis. Sampai kau nampak habis saksuan tubuh dia. Khususnya kepada orang perempuan. Hei ibu, hei kakak. Hei kakak yang dikasihi. Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Jauhlah daripada pakaian yang terik. Pakaian yang kamu pakai dah ni terik, nak jalan payah, nak berak tak ada, nak pecah. Itu adalah pakaian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah sekali dan juga adalah pakaian yang Nabi riwayat dalam hadis riwayat Muslim, sinfan min ahli nar. Dua kumpulan orang yang akan jadi ahli neraka. Salah satunya perempuan yang pakai baju, orang panggil kata pakai baju radrup sehingga เหมือนกับไม่แต่งตัวอะไรเลย ataupun โป๊เปลือย hak ning tak boleh masuk syurga, kena masuk neraka dan juga tidak boleh bau sikit habuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita turut fashion, jangan kita turut orang yang bukan Islam. Hei muslimah yang dikasihi sekalian, hari ni kalau kakak, kalau adik pakai kubung, pakai baju, kena tengok kata pakaian yang kita pakai hari ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka redha dak. Pakaian kita hari ni belum nak tubik daripada rumah. Kita sendiri kena cek kita sendiri dan juga hai sekalian ibu dan bapa semua kita kena cek anak kita, anak tina kita khususnya yang saya nak nasihat di sini. Hei perempuan semua belum nak tubik luar rumah. Cek dulu kata kita telah pakai pakaian yang Allah Ta'ala suka dak gi ataupun tutup aurat habis lagi. Kain kubung yang kita pakai hari ni, ingatlah itu adalah syiar sanyalat muslimah yang mikun kamang tisud. Adakah kain kubung kita betul dengan cara yang Allah Ta'ala nak? Tuhan nak betul ke kubung tengok? Tuhan nak ataupun Tuhan reda gedak kain kubung kita yang kita pakai hari ni. Hari ni dalam kedai, dalam hang, kedai kain kubung yang jual, orang panggil atau waktu big collection, mai-mai hari ni yang wairun aritina kita hari ni pakai bubuk nak pergi beli dengan harga yang mahal. Kita cek dulu kata harga yang mahal itu tu adakah kain kubung syar'i, kain kubung yang Allah Ta'ala suka sekali kedai.
Kerana kain kubung yang Allah Subhanahu Wa Taala nak redha sekali, dia nama kain kubung Al-Hijab. Tapi ingatlah kakak dan juga adik yang dikasihi oleh saya dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak nasihat dengan hati sungguh-sungguh. Bukan setiap kain kubung kita yang kita pakai hari ini adalah hijab. Tetapi setiap hijab itu adalah kain kubung. Tapi bukan setiap hijab, bukan setiap kain kubung yang duk jual beli fashion kain kubung hari ni bukan nama hijab. Dan juga orang yang jadi toke ataupun buka kedai jual kain kubung ini, jaga baik-baik, jangan kamu guna nama hijab kalau benar kain kubung yang kamu jual itu tu bukan hijab yang Allah Ta'ala nak. Kerana kain kubung hijab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak adalah kain kubung yang boleh tutup aurat ataupun tubuh badan daripada mata-mata yang nak tengok kepada dia. Soalan saya yang nak tanya kepada kaum ibu dan juga kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Sama ada kita sebagai orang yang membeli, sama ada orang yang dengar sebagai kongran yang jual kain kubung hari ni. Tanya sendiri kata hari ni kalau kain kubung halus, hanya kata tekak. Dan juga pakai baju yang terik, adakah benar ini Allah Ta'ala suka? Sehingga nampak habis tubuh badan kita, pakai baju terik, kain kubung halus. Apabila bawa motor, angin mari, baju cekik tak pakai, sehingga kain kubung wangin habis, naik nampak dada, buka aurat, adakah benar itu Allah Ta'ala redha? Adakah itu dipanggilkan kata hijab? Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab sakut dengan hijab, pakaian bagi orang perempuan ni, yudnina alaihinna min jalabibihin, katuk habis tubuh. Hijab yang sebenar adalah hijab yang katuk habis tubuh sehingga orang lain tengok. Khususnya orang yatim yang nak tengok tubuh badan orang tina ni tak boleh nak khayal kata tubuh dia ni tara mana besar tara mana dak. Itu adalah hijab yang sebenar. Kalau hari ni kain kubung yang kamu pakai sehingga nampak tubuh badan, aurat, nampak habis sasuan orang tina hari ni, saya royak di sini kata itu bukan hijab syar'i, bukan hijab yang Allah Ta'ala nak. Kerana hijab yang Allah Ta'ala nak adalah hijab yang Allah Ta'ala biasa suruh kepada para nabi, kepada nabi, ya ayyuhan nabi. Kul, orang panggil kata, royaklah kepada azwaj, bini kamu. Dan juga orang perempuan yang beriman kepada Allah Ta'ala, suruh katuk kain kubung ataupun hijab itu tu, katuk tubuh badan habis. Hari ini orang perempuan yang pakai kain kubung besar sedang pendengar, ataupun kaum ibu, ataupun kakak yang dikasihi sekalian. Banggalah kita. Syukurlah kita kepada Allah Ta'ala kalau kita adalah orang tina hari ni yang pakai kain kubung besar. Bukan menurut apa yang orang bukan Islam kecek kata agama Islam ni adalah agama paksa orang perempuan. Tak. Orang tina kena pakai pakaian yang katuk habis aurat pasal itu, panas pun panas. Itu bukan paksa. Mai syaikan taraman puying muslimah mai syaik. Tenan kekan haikit. Itu adalah kita hormat kepada orang perempuan. Kerana ingatlah orang perempuan, apabila kamu tubik daripada luar rumah kamu ini, apa kamu kena katuk aurat wabi? Satunya, kamu setiap kali tubik daripada luar rumah, penyia kong syaitan. Penyia kong syaitan, lalu syaitan capai lok, luang, hai puca nak uya orang yatim, tengok kepadamu. Orang tina Nabi orang kata, semasa keluar daripada rumah ni paling belakang, paling depan, penyia kong syaitan pun. Paling depan cerak dah, nampak habis. Muka kalau jangan, kalau tak kata muka. Habis itu hari ni, kembalilah kita, taubatlah kita kepada Allah Ta'ala. Hei ibu, hei bapa, fattakullahu fin nisaikum. Fattakullaha fin nisaikum. Takwalah kepada Allah Ta'ala dalam bab sakut dengan orang-orang tina kamu. Hari ni orang tina buat kamu pia. Isteri kamu, anak kamu, anak tina kamu, cucu tina kamu, kena jaga. Kena takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan lepas. Zakir Naik, seorang pendakwah India, dia kata balas mana? Kalau dunia hari ni royak kata pakai baju halus-halus. Pakai baju pesen sikit-sikit. Pesen kain tak cukup tu adalah royak kata maju dah dunia ni. Binatang lebih maju daripada tu. Apa? Binatang tak pakai sikit habuk. Maju lagi lah. Kalau tak pakai baju bikini hari ni, yang kata dunia hari ni maju dah weh. Kena pakai baju sikit. Buka banyak. Kalau pasal tu adalah maju, binatang lebih maju daripada manusia lagi. Apa? Binatang kelanja bogel.
Tak pakai walaupun sedikit si habuk. Habis itu agama Islam adalah agama yang hormat kepada orang perempuan dan juga hormat kepada setiap orang lelaki dan juga perempuan. Itulah nasihat saya yang saya nak nasihat. Ini adalah libasus syar. Pakaian hari kita pakai hari ni, kalau mendedahkan aurat hari ni, mendedahkan aurat hari ni, itu adalah pakaian syar jahat seperti mana Nabi SAW wajah hadis ni. Habis tu khususnya saya nak nasihat akhir sekali kepada orang yang jual, nego pakai kubung tu. Jaga baik-baik kamu, bertakwa, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak nego benda-benda yang Allah Taala tak suka. Carilah, juallah, pakaian yang kamu boleh pahala. Kerana kamu jual kain kubung yang orang kata aurat, dengan sebab kamu jual, beli daripada kamu, boleh pahala. Tapi kalau mu jual kain kubung halus, sehingga orang pakai mendedahkan aurat, buka aurat, kain kubung halus, pakaian yang terik, fashion kamu yang kamu jual itu, orang boleh zahirkan aurat dia, nampak aurat dia, dosa siapa kepadamu. Asal jual beli adalah benda yang halal. Asal jual beli, jual baju, jual kain kubung, jual apa sahaja, Allah Ta'ala halal, boleh kita nak jual. Tapi kalaulah kita tahu dah kata kita jual benda ni, dan juga apabila orang yang beli benda tu buat salah, orang panggil kata pakai kain kubung halus, cerak dah kata kena buka aurat, mu akan dosa, tanggungjawab dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak nasihat. Itu habis tu kita kena ingat, kita kena jaga libasul khair balah mana, libasul syar balah mana. Jangan kita bangga yaได้ภูมิใจกับเสื้อผ้าที่มันไม่ดีโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัว yang kita tak khabar. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis nombor 62. Rasanya kita tak ada nak masuk tajuk yang seterusnya kerana hadis yang banyak. Hadis nombor 62. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabbu ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Hadis ini adalah hadis yang sahih lah, riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam Tirmizi sendiri dalam kitab Sunan dia. Anas cerita kata adalah pakaian baju yang Nabi SAW suka sekali. Ahabbu, suka sekali. Dan juga cop sekali, iaitu baju yang namanya Al-Hibarah. Mana apa Al-Hibarah? Satunya baju ini warna merah. Yang kedua berjalo-jalo. Warna merah sini Al-Hibarah, makna kata warna merah. Dan juga comel ada jalo-jalo. Kita dah kecek dulu kata kalau baju cat merah terus ni tak boleh pakai. Tapi kalau baju merah jalo-jalo campur dengan cat-cat yang lain, itu boleh pakai. Itu boleh pakai. Itu hadis nombor 62. Cat merah mengenai dengan alwan, launun, cat. 63. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi qala Sufyan uraha hibarah. Hadis yang ke-63 ini adalah hadis yang sahih juga. Bukhari Muslim, asal dari Bukhari Muslim. Hadis ni Abu Juhaifah yang kata aku ra'aitu, tengok kepada Nabi. Baju dia hari tu pakaian baru warna merah. Hullatun hamra, baju baru dan juga warna hamra. Hamra makna kata sidang. Seolah kata aku tengok anzuru ila bariqi saqaihi, tengok kepada betih dia. Hari itu tengok kepada betih dia. Tapi no ayat cerita di sini kata uraha hibarah, baju merah pun tapi baju merah yang campur dengan cat-cat yang lain. Campur dengan cat-cat yang lain. Dua hadis ni cat apa sedang pendengar, iaitu cat merah. Baju cat merah. Seterusnya hadis nombor 64. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min manqibaihi. Hadis ni adalah hadis yang sahih juga. Bara bin Azib dia cerita balah mana
aku tak biasa tengok seorang mana. Ma ra'aitu ahadan minan nas. Tak biasa tengok manusia mana yang baju dia comel, ahsan, comel baju dia. Fi hullati hamra, dan juga baju merah dia ni comel lebih daripada baju merah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kanat jammatuhu la tadribu qariban min manqibaihi. Rambut Nabi panjang sampai ke boleh. Orang mengata rambut panjang sampai ke tel kepada bahu dia, seperti kita ngaji belum daripada ni. Tapi supaya royak lah. Kata baju merah Nabi pakai tu jalur campur dengan cat lain. Ada campur dengan cat hitam, ada campur dengan cat lain. Bukan merah yang terus dak. Dan 100% tidak, bukan. Baju merah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sakut dengan Nabi pakai baju cat merah. Sakut dengan cat baju Nabi. Tanya kata boleh pakai baju merah? Boleh. Tapi syarat kena campur dengan cat-cat yang lain. Cat-cat yang lain. Hadis nombor 65, an Abi Rimthah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Hadis ni riwayat al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan kedua-dua. Abi Rimthah dia riwayat kata aku biasa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hari itu Nabi pakai burdan. Nabi pakai burdan pakai warna hijau. Nabi pakai warna hijau. Tapi di sini hijau bukan hijau penuh dak. Mai syai sikit 100%. Tapi hijau yang ada jalo-jalo campur dengan cat lain. Tu dengan campur dengan cat-cat yang lain. Kerana biasanya burdun ni pakai orang panggil burut ni. Baju sejuk lah sini lah. Burdun ni mana kata baju sejuk. Burdan iaitu akhdaran, baju sejuk dua lahak warna hijau. Tapi warna hijau campur dengan cat-cat lain. Dan juga biasa baju sejuk, baju sejuk ni biasa ada jalur. Habis itu cat hijau di sini pun jalur dia, lai dia itu campur dengan cat-cat yang lain. Sini apa yang kita naknya? Warna hijau boleh pakai juga. Warna hijau boleh pakai juga. Hadis 60 an Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyatain kanata bi za'faran wa qad nafadathu wa fil hadis qissatun tawilatun. Hadis 60 ning adalah hadis yang diriwayat oleh al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Tapi hadis ning ada sikitlah orang panggil kata silap pada segi sanad dia, silap pada segi sanad dia. Tapi cerita dia balas mana? Aku tengok Nabi SAW hari itu. Nabi pakai apa? Nabi pakai hari itu orang panggil kata asmal. Asmal ni orang panggil kata baju lah. Baju yang meida yep, baju hok kain saja, baju katuk seklum. Hok tak ada jahit, orang panggil kata tak ada benar, tak ada bekas jahit. Mulayyatain, tak ada jahit. Tak ada jahit. Itulah asmal orang panggil kata mulayyatain. Dan juga dua orang panggil kata baju tu kanat bi za'faran. Biasa buh minyak dengan minyak za'faran. Tapi masa tu nafadathu. Cak za'faran ataupun bekas-bekas kesel za'faran tu, clean za'faran sama ada bekas dia hilang, tak ada lah. Tidak ada lah. Kerana asalnya Nabi larang tak sewi kita pakai baju dengan baju yang ada campur dengan za'faran satu warna minyak lah. Tak boleh. Tapi Nabi pakai. Asal Nabi larang, tapi di sini Nabi pakai. Tapi pakai masa mana? Pakai kah baun za'faran tu tak ada lah. Zaun za'faran tu tak ada dah. Apa yang kita nak dapat di sini? Nabi pakai pakaian yang tak jahit, kain saja pakai. Kain saja yang pakai. Itu nombor 60. Seterusnya hadis nombor 67. Nombor 67. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Ini hadis nombor 2 adalah hadis yang sahih. Belum daripada hari Nabi pakai baju cat merah campur dengan cat lain, cat hijau campur dengan cat lain. Hari ni kali yang ketiga, hari ni yang ketiga Nabi pakai baju cat putih ataupun pesan Nabi suruh pakai baju cat putih.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia cerita Nabi SAW bersabda. Nabi kata alaikum bil bayat. Haralah fak kamu pakai baju cap putih. Tekan ni Nabi, tekan. Mana kata Nabi songsem, suruh pakai baju cap putih, minas thiyab, baju cap putih. Pakailah kamu baju warna putih. Sama ada liyal basha, pakai fak kamu itu tu ahyaukum, orang yang ada hidup lagi, pakai baju cap putih. Cap putih. Wa kaffinu fiha mautakum, apabila orang mati dah, orang paling kata katuk dia ataupun pakai dia dengan kain. Kafan dia dengan kafan cap putih. Kerana baju ataupun kafan warna yang paling baik sekali adalah warna putih. La ilaha illallah. Habis itu kalau kita tanya kata orang lelaki baju apa baik sekali, cap putih. Manakala orang perempuan cap hitam, kerana pakai cap putih nampak aurat. Nampak baju dalam, nampak aurat, nampak macam-macam, maka baju hitam lah patut bagi orang perempuan. Buat apanya baju cap putih bagi orang lelaki? Kerana ada satu riwayat Nabi kata fa innaha athhar wa atyab. Itu yang paling cuci sekali, itu yang paling baik sekali. Baju yang paling cuci sekali, baju yang paling baik sekali iaitu kena cuci. Habis tu hari ni tanya kata baju, nak tahu kata molek, comel ataupun baik sekali baju mana-mana, satu dia cuci, duanya baik. Kalau tak cuci, kerana cat lain tak boleh tengok, okey? Cat lain tak boleh tengok kata cemar tak cemar, cuci tak cuci tu. Bakal baju hitam 2 bulan, orang lain tak tahu kata cemar ke cuci. Kerana tak nampak. Tapi kalau bakal baju putih, nampak cerak lah kalau cemar. Habis tu, bakal baju putih adalah baju yang paling cuci sekali dan juga yang paling baik sekali. Yang paling baik sekali. Satu hadis lagi daripada Bukhari Muslim, Abu Dzar ayat kata, aku pergi cari Nabi, hari itu Nabi pakai baju thawbun abyad, Nabi pakai baju cap putih. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis nombor 68, An Samurah bin Jundub qala Rasulullah SAW ilbasu al-bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah kamu baju cap putih, fa innaha athhar, kerana itulah lebih cuci, sangat cuci, wa atyab lebih baik, sangat baik, dan juga kafanlah mayat kamu itu dengan kain cap putih juga. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Habis tu Nabi SAW sehingga doa sendiri pun, Nabi doa kata Allahumma naqqini minal khataya, basuhlah dosa-dosa salah kamu ini, aku ini, seperti mana basuh baju putih, habis. Nampak cerak kata tak ada cemar. Cemar lekat baju putih, basuh, habis. Supaya juga tubuh badan kita, dalam tubuh kita, hak kita buat dosa itu, ada cemar. Kita nak Allah Ta'ala basuh sehingga cuci supaya dengan baju putih. Nombor 69, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'arin aswada. Hadis riwayat Muslim. Hadis ning Aisyah riwayat kata cerita kata satu hari Nabi keluar suatu pagi. Satu hari waktu pagi Nabi keluar. Dhatu ghadatin waktu pagi. Wa alaihi mirtun. Nabi tok kain. Orang panggil kain. Orang panggil kain yang luas letak di atas bahu dia. Mirtun orang panggil. Min sya'aratin aswad. Cak hitam pula dah. Cak hitam. Habis tu cak apa tadi? Cak merah campur dengan cak lain. Cak hijau campur dengan cak lain. Cak putih yang paling baik sekali. Cak hitam boleh tak? Boleh juga. Nombor 70. An Syu'bah anna Nabi SAW labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummaini. Hadis ni riwayat Muslim dan juga Imam Tirmizi. Hadis ni Nabi SAW labisa pakai. Jubbatan makna apa? Baju seklum, baju tutup. Kita pakai baju dasar, pakai baju semula luar pula. Orang panggil kita seklum, baju tutup luar pula. Jubbatan orang panggil. Jubbatan baju katuk tu buat daripada mana? Buat daripada rum. Buat daripada rum. Dayiqah, sepit tangan dia. Tangan dia sepit sikit lah. Kumman ni dua tangan dia sepit sikit. Kumman, orang panggil kita lubang yang nak masuk tangan kita dalam baju tu sepit sikit. Tapi sepit siapa kau bukan kata sepit sangat lah. Bukan sepit sangat. Itu hadis kita habis mengenai dengan pakaian Nabi SAW. Yang paling kita nak di sini iaitu pakaian Nabi ni banyak sangat. Jenis-jenis. Tadi Nabi pakai kamis, baju. Nabi pakai kisah ni memang kata seklum dari luar.
burdan, baju sejuk. Rida, ada juga riwayat Nabi pakai kain izar, kain rida, seluar. Itu rida panggil kita baju sekelum atas, baju atas izar kain. Itu nak tunjuk kata Nabi SAW pakai macam-macam. Habis itu tu boleh kita nak pakai. Tapi syaratnya jangan pakai pakaian yang Nabi larang, sepertinya pakai sehingga sapa kepada lebih daripada buku lali dengan sebab takabur nak cur kepada orang lain, ataupun baju syuhrah yang saya ayat tadi, ataupun baju pakaian yang buat daripada harir hamai, ataupun daripada warna kuning. Warna kuning ada riwayat suku silap saya dalam Sahih Ibn Hibban, riwayat kata Nabi larang tak saya pakai baju cak kuning, ataupun pakaian yang serupa dengan orang kafir. Semua ni adalah pakaian yang haram, yang Islam larang tak sebi kita pakai. Itulah kita pada hari ini sakut dengan pakaian Nabi SAW. Itu kita sambung pada minggu depan, sakut dengan bab yang ke-9, makanan Nabi SAW pula. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.